Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Farizi Murinding dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 1 September 2023. Kombinasi dasar pembangunan negara dan negeri yang senada meletakkan Sabah di landasan tepat untuk terus maju. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur berkata, sebagai rakan yang membantu Persekutuan Malaysia, Sabah akan terus memelihara hubungan akrab dengan Semenanjung dan Sarawak. Menurut Datuk Haji Ji, hubungan akrab itu penting dalam usaha merapatkan lagi jurang pembangunan antara ketiga-tiga wilayah yang membentuk Malaysia selain memastikan tuntutan Perjanjian Malaysia 1963 dapat dicapai demi kesejahteraan rakyat. Katanya ketika ini kerajaan negeri di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan sedang berusaha meningkatkan ekonomi dan memperbaiki taraf hidup rakyat. Ia selaras Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ yang menjadi dasar hala tuju kerajaan negeri sejak 3 tahun lalu. Beliau berucap merasmikan sambutan Hari Sabah Peringkat Negeri tahun 2023 di Tambunan. Mengenai sambutan ini, Datuk Haji Ji berkata ia merupakan satu lagi acara rasmi bersejarah dan signifikan kepada seluruh rakyat Sabah, bukan sahaja generasi hari ini, malah generasi masa lalu dan akan datang. Jelas Datuk Haji Ji menyedari kepentingan sambutan ini, kerajaan negeri memutuskan untuk mengadakan semula sambutan Hari Sabah di negeri ini. Hari Sabah pernah disambut di beberapa daerah pada 31 Ogos 1963 yang kemudiannya disusuli sambutan Hari Malaysia pada 16 September. Katanya sejarah negeri ini bukan sahaja perlu dikekalkan, bahkan wajib dihayati seluruh rakyat agar sejarah silam tentang pembentukan kerajaan dan kewujudan Sabah yang sah di sisi undang-undang dan perlembagaan tidak dilupakan. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan mahu rakyat Sabah terus bersatu padu dan menyambut Hari Sabah dengan rasa bangga. Ini kerana sambutan julung kali ini merupakan peristiwa penting yang membawa kepada kemerdekaan Sabah daripada penjajahan British 60 tahun lalu. Hampir 5,000 orang menghadiri sambutan ini yang dimeriahkan dengan pelbagai acara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sabah 2023, Jabatan Penguatkuasaan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK muncul johan pertandingan perbarisan kategori Jabatan Kerajaan berpakaian seragam rasmi. Bagi kategori sekolah rendah dan menengah, masing-masing dimenangi SK Tubobon Kota Kinabalu dan SMK Badintuaran. Sementara Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM memenangi kategori pertubuhan bukan kerajaan. Pemenang lain Institut Latihan Kementerian Kesihatan Kota Kinabalu bagi kategori IPTA-IPTS, Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah kategori swasta komersial, Persatuan Masyarakat Brunei Sabah kategori pertubuhan etnik Sabah dan Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar bagi kategori Jabatan Kerajaan tidak berpakaian rasmi. Hadiah kepada pemenang disampaikan bersama Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Mojungki dan Pembantu Menteri Kewangan, Tan Lee Fak. Hari ini kami menang 2. Satu nombor 4 untuk yang berpakaian tidak rasmi dan bagi Jabatan Penguatkuasa telah merangkul hadiah pertama untuk kontijen berpakaian rasmi. Perasaan sangat gembira khususnya kepada Jabatan Penguatkuasa yang telah membuktikan sekali lagi mereka adalah pasukan terbaik. Perasaan saya sangat gembira sama campur sedih lah sebab buat pengetahuan anda, Komander Kesatria yang dapat nombor 2 sekarang ni, itu saya pernah ikut dulu. So apabila saya dapat kalahkan dorang yang selama ini bertahun-tahun jadi juara, saya rasa macam penghargaan buat diri saya sendiri. Kami satu kontinjen merasa begitu gembira lah dan bersyukur kepada yang berkuasa kerana memberi mungkin di atas kuasanya kita dapat menjuarai pertandingan perbarisan pada tahun ini. Sebanyak 112 kontinjen menyertai acara perbarisan ini dan turut melibatkan 28 kenderaan di dataran bandaraya Kota Kinabalu. Saya Dato' Dr. K. Madhavan, pengurus Sabah State Council Malaysia Hindu Sangam, mengucapkan selamat Hari Kebangsaan. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat Hari Kebangsaan dari Datin P. Komadi untuk seluruh rakyat Malaysia. Selamat Hari Merdeka. Masyarakat Malaysia, masyarakat majmuk, masyarakat
ingin mencari persamaan dan menolak perbezaan. Kita sebagai rakyat Malaysia inginkan perpaduan ke arah negara kita sebagai satu negara konsepkan Malaysia Madani. Mari kita bersama menyambut Hari Merdeka dengan semangat yang begitu tinggi setinggi Gunung Kinabalu. Jom, jom, jom. Hari Merdeka, Hari Merdeka, Hari Merdeka. Program Durian Extravaganza yang berlangsung selama 5 hari hingga Ahad ini berupaya membantu pekebun kecil memasarkan hasil tanaman bermusim itu di pasar raya terpilih seluruh negeri. Inisiatif Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menerusi Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Sabah dan Persatuan Penanam Durian Sabah itu sekaligus mempromosi durian tempatan berkualiti tinggi dan menyuntik semangat usahawan tani untuk berniaga. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Peter Galim berharap program ini menjadi alternatif kepada pekebun kecil dalam rantaian pemasaran hasil pertanian di pasar raya terkebuka. Kita juga berterima kasih kepada pihak PAMA dan Kementerian MAPS yang telah berjaya menganjurkan aturan seperti ini. Ini sudah tentu dapat membantu pekebun-pekebun durian kita dalam memasarkan keluaran durian mereka. Beliau memberitahu sidang media sempena program perasmian Durian Extravaganza at Bataras Marketplace di Kota Kinabalu. Program melibatkan 35 usahawan ini menyasarkan jualan durian sekitar 2.5 tan dengan nilai jualan RM100,000. Pihak PAMA sendiri pun kita pun telah bersedia membuat plan pemasaran untuk buah-buahan, termasuklah yang dikeluarkan di kampung-kampung ni lah. Jadi ada beberapa bantuan yang kita beri. Satu di peringkat ladang tu kita buatkan pusat-pusat pengumpulan di mana kita bagi bantuan kemah dan sebagainya, dikumpulkan di sana dan kita bawa pemborong-pemborong untuk datang beli. Projek Tempatan Banjir RTB Sungai Tawau wajar dipercepat selain meneruskan pembinaan tebing Sungai Pasir Putih Fasa 2 bagi menangani isu banjir di daerah Tawau. Kekerapan bencana banjir di daerah itu menjejaskan kehidupan kira-kira 20,000 penduduk di kawasan rendah dan berhampiran sungai. Ahli Parlimen Kelabakan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata Sungai Tawau dan alur Sungai Tawau Bypass kini tidak lagi dapat menampung kapasiti aliran air terutamanya pada musim hujan yang menyebabkan air sungai melimpah. Salah satu faktor saya fikir menyumbang adalah kerana projek tebatan banjir yang masih belum dapat disempurnakan dengan baik. Jadi dengan harapan peruntukan-peruntukan yang sewajarnya dapat diberikan dengan segera untuk memastikan projek-projek ini dapat disiapkan kerana banjir ini telah berlaku sejak sekian lama dan penyelesaiannya pun masih belum tuntas. Datuk Muhammad Suryadi yang juga adun Tanjung Batu bercakap kepada pemberita selepas merasmikan sambutan Hari Merdeka bagi mukim Tanjung Batu di Tawau. Selasa lalu beberapa kawasan terjejas banjir akibat hujan lebat yang menyebabkan paras air sungai meningkat. Antara kawasan terjejas Kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat serta Kampung Pasir Putih A dan B. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS bersetuju membayar kos perubatan seorang mahasiswa Universiti Malaysia Sabah UMS Dayangku Siti Masyita Awangku Sulaiman. Dayangku Siti Masyita berumur 22 tahun, hampir sebulan selepas mengalami jangkitan kuman akibat komplikasi appendix yang dihadapinya. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, MUIS akan melihat kaedah terbaik untuk memudahkan urusan mahasiswa berkenaan supaya dapat meneruskan pengajiannya kelak. Majlis Ugama Islam Sabah akan membantu beberapa perkara. Pertama, bantuan semasa beliau dirawat. Kedua, kami mendapat maklum bahawa beliau ini meminjam PTPTN untuk melanjutkan pengajian dan insyaAllah Majlis Ugama Islam Sabah akan memberi beliau derma siswa untuk melanjutkan pengajian beliau sehingga berjaya di UMS. Beliau ditemui RTM selepas menziarahi pelajar berkenaan di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu.
Tambah Datuk Muhammad Arifin, MUIS akan sentiasa membantu jika ada mana-mana pelajar universiti yang sakit ataupun berada dalam kesusahan. Sementara itu, Bapa Dayangku Siti Masyita Awangku Sulaiman Pangeran Awang Damit yang bekerja sebagai seorang nelayan bersyukur dan berterima kasih atas bantuan tersebut. Terasa terharulah dan terima kasihlah. Sekurang-kurangnya ada juga dia macam bagi semangat pada saya, istri, sama mungkin juga anak-anak saya, termasuk juga keluarga-keluarga lah. 6 pasukan Kelab Malaysiaku akan berentab dalam sketsa rukun negara peringkat akhir pada Rabu depan yang melibatkan 2 pasukan dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kunak Jaya Kunak, 2 pasukan SMK Apin Apin Keningau, SMK Bandaria Kota Kinabalu dan SMK Kelombong Kota Kinabalu. Menurut Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Sabah Jainisa Muhammad Noor, juara pertandingan akan mewakili Sabah ke peringkat kebangsaan pada 28 Oktober di Kuala Lumpur. Semakin mendapat sambutan daripada semua kelab sebab kita ada 93 kelab Malaysiaku macam yang Zahir katakan tadi di sekolah-sekolah menengah di seluruh negeri Sabah. So kita mengharapkan di tahun-tahun akan datang kita akan dapat penyertaan daripada semua kelab Malaysiaku sebab tahun ini kita mendapat 36 penyertaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menjadi tetamu dalam slot Kita Cerita Kita Kongsi Bersama Sabah FM di Kota Kinabalu. Juara sketsa rukun negara akan membawa pulang hadiah wang tunai RM2,000, tempat kedua RM1,500, manakala tempat ketiga RM1,000. Baik, sekian berita pagi Sabah untuk kali ini. Menyusul sebentar lagi berita pagi Sarawak. Saya Farizi Murinding, Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum. Motivation, RTM, especially for you. Knowing kombinasi, onsoi kapio, osonong kopio.